Okey, tentang Dajjal, memang kita tahu ini adalah fitnah yang paling azim. Azim di sini makna yang paling dahsyat, yang paling besar, ibu bagi segala fitnah, sehingga dijadikan agenda para nabi. Semua Nabi Muhammad SAW sebut, semua para nabi memperingatkan umat masing-masing tentang Dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa taba'a walahu ila yamiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه ومغفرة ورضوانه وحسن الخاتمة عند الموت ورفع درجة في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء شفاعة يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالحة شاملة خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan pengajian dalam kuliah kita Duha ini daripada kitab merujukan Kiamat Hampir Tiba. Muka surat apa? 141 kah? 41 tentang tajuk tentang fitnah Dajjal. Tahu mana? 141. Kita ambil dari situlah, ambil hadis tu. Sebab saya ada 2-3 kuliah yang guna buku sama, tanda pula satu je yang tulis nama masjid, yang lain tak jadi keliru. Okey, tak apalah, kita mula 141 tu kan. Tak jauh lah, walaupun terlajak sikit ke belakang sikit kan. Ya. Okey, tentang Dajjal, memang kita tahu ini adalah fitnah yang paling azim. Azim di sini makna yang paling dahsyat, yang paling besar, ibu bagi segala fitnah, sehingga dijadikan agenda para nabi. Semua Nabi Muhammad SAW sebut, semua para nabi memperingatkan umat masing-masing tentang Dajjal. Termasuk daripada tahap Adam mungkin tak lah kot, umat dia hanya 2-3 orang anak-anak dia je. Idris, Nuh, Hud, Saleh, semuanya cerita pada umat tentang bahaya Dajjal. Walaupun jarak dia orang tu tak mungkin dekat, maksud jauh lagi berpuluh-puluh ribu tahun. Kita lah yang paling terdekatnya. Takkan kita pun tak nak ambil tahu, tak nak ambil antibar, tak nak ambil pengajaran. Maka wajib bagi kita, seolah wajib untuk kita lebih mengenali, mengetahui. Kita nak kenal Dajjal bukan kerana nak cinta dia. Nak kenal supaya nak hindar daripada bahaya dia. Nak tahu macam mana supaya kita selamat. Nak tahu dia punya da'iyah dia. Kalau kita tak tahu, kita tertipu. Seperti kita kena belajar talbisul iblis. Maksudnya tipu daya, gaya-gaya tipu daya, jalan-jalan tipu daya iblis. Bukan kerana kita nak kenal iblis tu nak cinta dia, tapi nak tahu dia, oh macam ni penipuan dia. Begitu Dajjal, kita nak tahu macam mana cara dia nak rosak kita supaya kita hindar, kita selamat. Itu tujuannya. Dan Nabi Muhammad SAW juga sering memberi peringatan sahabat-sahabat tentang Dajjal, maksud bahayanya, fitnahnya dan sebagainya. Sehingga dalam riwayat seorang sahabat Nabi, saya lupa namanya, dia menceritakan, kami Nabi ajak pergi Gunung Uhud. Gunung Uhud di Madinah. Naik Gunung Uhud, maka Nabi, panjanglah ceritanya, dan salah satu agenda besar Nabi beri peringatan tentang Dajjal, tentang fitnah Dajjal ni. Sehingga Nabi tunjuk bukit sana. Nabi kata, celakalah orang-orang Madinah, binasalah orang Madinah yang benci Madinah, lari keluar dari Madinah Al-Munawwarah, tak suka duduk Madinah.
Dan Nabi cerita tentang Dajjal. Terutama masa Dajjal nanti lagi ramai si munafik-munafik, orang yang jahat, orang yang syirik, orang yang kafir duduk Madinah lari keluar. Madinah ada orang kafir ke? Kafir yang tak nampak, luaran nampak Islam, nama Islam, tapi akidah dah rosak. Banyak yang jenis macam tu. Ingat. Okey, jadi hadis yang terakhir daripada tu kita tengok sikit, ambil pengajaran nak sikit. Muka surat 141 terjemahannya. Sesungguhnya tidak ada satu fitnah ujian Allah di muka bumi ini sejak dia menciptakan zuriat Nabi Adam. Sejak Allah ciptakan Adam, tak pernah ada mana-mana fitnah. Sampai kiamat nanti takkan ada fitnah yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Jadi kita nak tahu, kita faham fitnah ya. Fitnah bukan bahasa Melayu terjemahan yang kita kata kau jangan fitnah aku ya, kau tuduh aku ya. Itu fitnah lain. Tapi fitnah yang maksud di sini adalah ujian, godaan pada iman kita. Sehingga datang ujian tu memang kebanyakan orang beriman akan gagal. Iman dia tu akan rosak. Ini ujian akhir zaman. Fitnah akhir zaman. Jadi fitnah yang paling dahsyat pada keimanan orang beriman, tak ada yang lebih besar daripada Dajjal. Sehingga orang yang kita kata kaki semayang lah kot kan, bahasa kita kata kaki semayang, orang kuat semayang, kuat puasa, kuat amal ibadah, depan dengan Dajjal fail, gagal. Pasal apa? Diuji tak ada makanan, tak ada minuman, tak ada kesenangan, tak ada kehidupan. Susah kalau tak ikut Dajjal, sempit kalau tak ikut Dajjal. Ikut Dajjal aman, makan mewah, hidup senang, lenang, semuanya lengkap. Maka macam tu kalau kita pejam-pejam mata lah, kalau lah ni agak-agak kita boleh berdepan dengan situasi yang macam tu, makanan dalam rumah kita langsung tak ada, hancur, habis rosak. Kita simpan sayur sebulan, ikan, daging, ayam semua simpan, rosak automatik. Tak boleh, jadi busuk, jadi bulat semua, kena buang, tak boleh makan. Air simpan bertangki atas rumah, rosak, jadi membusuk, tak boleh minum, mandi pun tak boleh, semua tak ada. Minta orang sedekah sebelah, orang tu ada air bersih, bawa mai rumah kita, rosak terus. Minta makanan sikit orang sebelah, mai rosak terus. Orang sebelah mewah, hidup senang sebab dia ikut Dajjal. Agak-agak kita boleh hadapi tak benda macam tu? Bukan sehari dua, setahun lebih nak menghadapi benda tu kan. Kalau sehari tu boleh tahan lagi, putih air dekat apa, loji semenyih tu kan, menggelisah dah kita. Tak apalah, kita boleh beli air mineral untuk mandi, untuk buat berwuduk ke, basuh ke. Ni tak ada langsung. Macam mana nak tandas? Jadi bayang keadaan macam tu. Yang ni lah Allah, orang yang Allah pelihara, dia tak kisah. Tak ada air, tak ada masalah. Tak ada makan, tak ada masalah. Mana sumber Allah pelihara? Sumbernya adalah zikrullah. Dia duduk berzikir, semayang, ibadah, puasa, itu je. Dia tetap tak mati kelaparan. Susah-susah juga, tapi hidupnya tenang, biasa aja. Sebab dia jaga iman, Allah jaga dia. Itu fitnah yang dahsyat tu. Sesungguhnya Allah tidak akan mengutus seorang Nabi pun kecuali semua para Nabi itu telah mengingatkan kaumnya akan ujian Dajjal ini. Saya, yang ini baginda Nabi SAW, Rasulullah SAW, adalah Nabi yang terakhir sekali, dan kamu adalah umat yang terakhir sekali. Maka sudah pasti Dajjal itu akan keluar pada zaman kamu, kata Nabi. Kerana telah terbukti sampai ke zaman Nabi Muhammad SAW bahawa Dajjal itu belum juga keluar. Sebelumnya tak ada pun. Zaman Nabi lah, zaman kita lah. Seandainya ia keluar dan aku masih berada di kalangan kamu, maka akulah yang akan berhujah. Kalau keluar zaman aku masih hidup, kata Nabi, tak kisah, kamu tak bimbang, aku berdepan. Memang musnah Dajjal. Tapi yang Nabi risau, dan jikalau ia keluar selepas kematianku, maka kamu kena bertanggungjawab, kamu kena benteras, kamu kena benteng diri lawan untuk melawannya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menolong kamu, yang jaga kamu. Riwayat Ibn Majah. Fitnah Dajjal, ujian ini adalah menggoncang keimanan seorang. Oleh sebab itu, janganlah ada di kalangan umat Islam ini orang yang berkata, saya tak apa, saya kuat, saya boleh lawan Dajjal, saya iman kuat, saya ibadah banyak. Jangan mendabik dada macam tu. Tadi kita kata orang sembahyang, orang apa semuanya, tapi berdepan dengan ujian macam tu, dahsyat kan, akan rosak semua.
Ha? Jadi tak ada seorang boleh berdepan dengan Dajjal semata-mata bermodal amalan dia semata-mata, tanpa penjagaan Allah. Tak akan berjaya. Kecuali dia memang termasuk dalam orang yang dipelihara oleh Allah imannya, itu selamatlah. Walaupun dia tak banyak amalan, puasa tak banyak, amalan tak banyak lah, sikit-sikit je dia buat. Tapi kalau dia termasuk dalam list orang yang Allah jaga, selamat dia. Macam mana kita nak daftar diri masuk dalam list tu? Tu amalan-amalan yang disebutkan ni, akan disebut nanti. Jangan ada orang yang berani berkata demikian, kata aku boleh lawan Dajjal, aku kuat. Kerana sangat sedikit orang yang dapat mempertahankan keimanannya ketika berhadapan dengan Dajjal. Oleh sebab itu Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita supaya berlindung dengan Allah. Ni tip dia, ni nak daftar diri masuk dalam list, selamat. Berlindung dengan Allah, minta dengan Allah. Mana caranya? Ambil doa Nabi. Sebelum tahiyat ada dalam ni, nanti kan sebut tu. Tu sebelahnya kan, ayat sebelah. Yang ni kena hafal. Baca dalam sembahyang. Bila? Nabi tak pernah tinggal lepas tahiyat, fil alamin innaka hamidum majid, sebelum bagi salam sembahyang. Semua sembahyang, fardu sunat, semua sekali. Jangan kita tak hafal, tak apalah. Balik, catik ambil gambar, baca setiap waktu, bagi ingat, melekat sini, hafal. Tolong kena buat. Kena buat. Dalam sembahyang lebih utamalah, maksud lepas tahiyat, sebelum bagi salam. Tahiyat akhir. Sebelum tahiyat akhir, sebelum bagi salam. Selepas tahiyat akhir, sebelum bagi salam. Adapun di luar sembahyang, anytime lah baca. Bila-bila saja. Itu antara nak daftar diri masuk dalam tu, grup yang Allah jaga. Seperti yang diajarkan oleh baginda dalam doa tahiyat akhir, yang sunat doa itu kita baca setiap kali kita solat fardu maupun sunat. Ini menunjukkan kepada kita betapa besarnya fitnah Dajjal, dahsyat. Takkan ada selamat, kan? Jadi kalau dia orang ni yang sebar-sebar ni, tolong kot ambil gambar ke, buat ke cantik ke, doa, kan? Siapa-siapa yang pandai teknologi, kan, ambil gambar, buat ke cantik sikit ayatnya, bagi besar, tulis terjemahan, kata bacaan sunnah Nabi, doa selepas tahiyat, sebelum bagi salam, setiap kali solat. Tolong sebarkan. Ini ilmu yang bermanfaat. Kita masuk kubur pun ilmu jalan, pahala tak berhenti. Mungkin ni orang yang pandai-pandai ni kan. Saya boleh buat tapi tak cantik. Teknologi saya ni lemah sangat kan, tak pandai. Dia orang yang pandai ni, tolong buat lah. Ini satu benda yang manfaat, tolong sebarkan bang, kan? Saudara Arifin kita, YouTuber dengan Haji Mansur kita, tolong buat. Doa ni sebarkan. Penting sangat untuk manfaat semua orang Islam. Maka orang yang hafal selamat, dia selamat Dajjal, pahala kita dah tak jumpa Dajjal, mungkin masuk kubur dah, selamat pahala kita. Kan? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. 4 perlindungan. Ya Allah, aku berlindung, minta lindung engkau daripada azab jahannam. Wa min azabil qabri, daripada azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah hidup dan mati. Orang yang amalkan ni, insya-Allah dia tak tergugat dengan fitnah kehidupan. Apa fitnah kehidupan? Sebelum fitnah Dajjal, macam-macam. Orang, ialah fitnah kehidupan. Hidup kita sekarang ni macam-macam godaan iman, kan? Dengan media sosialnya, apa segalanya. Ujian-ujian tu kita, insya-Allah Allah pelihara kita tertapis. Sehingga kita guna yang media sosial untuk kebaikan. Tak terlibat dengan fitnah, tak kacau orang tak kacau kita. Kita selamat. InsyaAllah bacalah doa ni. Setelah mati, ada orang waktu hidup dia aman. Semua siapa tak berani kacau dia. Bila dah mati masuk kubur, macam-macam terbongkar balik kejahatan dia. Fitnah kematian. Dia mati dah. Orang cerita dia ni dulu jahat ni, keluar bukti jahat, tak baik. Ni fitnah dia. Rosak dah iman ni. Orang cakap benda tak baik tu dah, pahala dia hangus. Macam mana kita nak sekat mulut orang? Tak boleh. Orang keluar benda ni, orang dia cakap benda tak baik. Fitnah kematian. Azab kubur, minta dah selamat azab kubur. Wa min azab min syarri fitnati, dan yang paling khusus kita minta selamat, lindung Allah Ta'ala, perlindungan daripada kejahatan fitnah Masih Dajjal. Ini yang paling utama lah. Ibu bagi segala fitnah. Sama ada Allah selamatkan kita dari fitnah Dajjal dengan cara kita mati dulu sebelum jumpa Dajjal. Itu pun kan, mungkin belum selamat juga.
Kena orang tadi masuk dalam kubur tapi orang bongkar dia punya jahat dia tak jumpa Dajjal tapi fitnah kematiannya. Ni minta selamat. Doa ni penting sangat. Riwayat Imam Muslim. Doa yang diajarkan oleh Nabi ini sallallahu alaihi wasallam juga membawa erti peringatan terhadap umatnya supaya mereka berhati-hati kalau bertemu dengan Dajjal dan supaya mereka memahami besarnya ujian Dajjal. Sehingga perlunya semua umat untuk sentiasa minta perlindungan Allah dengan Allah pada setiap kali solat. Sehingga dah nampak orang ni akan terpengaruh dengan Dajjal. Ada tanda dia. Na'udzubillah. Tapi apa dia? Yang pertama dia bergelumang dengan fitnah dalam kehidupan dunia ni. Yang ada itu kerana contohnya kerana media sosial dia rosak iman, kerana kehidupan wang ringgit sikit-sikit je pun rosak iman. Itu fitnah kehidupan. Yang tu dia dah rosak, ke depan tu lagi dahsyat nak kena. Kalau dia tak bertaubat, tak bersihkan diri. Yang kedua, kalau dia tak mau ambil tahu langsung tentang Dajjal, apa cerita-cerita Dajjal ni mengarut, apa tak mau ngaji lah, tak mau ambil tahu. Itu tanda kalau dia hidup zaman Dajjal, kalingan dia lingkup. Akan ke sana lah dia. Sebab Dajjal ni licik, nampak macam baik, nampak macam Nabi, nampak macam hebat, Tuhan lah, boleh perintah. Memang orang tertipu. Walaupun dia kuat iman tapi tak ambil tahu hal Dajjal pun, dia dalam bahaya. Dia dalam bahaya. Mudah-mudahan Allah pelihara kita lah. Kita sentiasa niat kita, tujuan nak belajar tentang ni bukan nak supaya kita tunjuk pandai pada orang, tapi niat semata-mata nak benteng selamat diri kita daripada bahaya dia. Dunia akhirat nak selamat kerana Allah Ta'ala dan mengikut sunnah Nabi SAW. Jadi jadi kita mesti mengingati bahayanya supaya kita terselamat. Itu tujuan kita mengaji dia, nak tahu bahaya supaya kita elak. Kerana menurut Imam Al-Barzanji, sahabat Imam Ja'far Al-Barzanji, selalu kita dengar Barzanji ni duk berzanji lah, sebab kita membaca malam ni buat berzanji kat rumah padahal Barzanji itu nama dia. Imam Ja'far Al-Barzanji. Barzanji ni asal nama kampung di Iraq, Barzanjah. Nama kampung dia tu keturunan mai daripada Iraq, orang gelar dia Al-Barzanji. Macam saya mai daripada Kedah, Jitra, Al-Jitrawi. Sedap sikit. Jitrawi. Subang Jaya payah Subangi. Tak edit tadi, Subangji. Kan? Subanji tak edit, jangan janji. Kalau Kedah ataupun Mik Kedah lah Qadahi. Sedap sikit. Kan? Ustaz Azad Al-Qadahi. Kan? Selangor jadi Selanjuri. Ngoh tak ada dalam bahasa Arab. Dia jadi Nun Jim, Selanjuri. Kan? Perak jangan, tak jadi Perak, jadi Berak Ki. Kan, orang Perak tak sedap bunyi Berak Ki, kena buat Ipuhi. Okey lah. Kelantani ada, Al-Kelantani, Al-Fatani, kan? Al-Bahanji, Al-Juhuri, kan? Perak tak mau, dia kena buat Ipuhi. Kan? Jadi Imam Barzanji ni, nama Ja'far Barzanji, memang terkenal dengan Barzanji yang orang baca salawat tu lah. Dia terkenal yang tu. Dia bukan ulama tu je, ulama menguasai semua ilmu. Dia ulama fiqh, tauhid, Quran, segalanya. Tapi yang lebih terkenal, yang lebih tersebar, yang bab salawat tu, Barzanji. Tapi dia juga ilmu bab hadis, semua dia ulama lah. Dalam kitabnya Al-Isya'ah, bahawa di antara tanda dekatnya masa kemunculan Dajjal itu ialah apabila umat Islam sudah lupa mengingati bahaya. Orang mungkin tak minat nak ambil tahu. Macam kita ni nak kelas ni berapa orang yang ngaji. Berapa tempat je saya mengajar, 3 tempat je. Dunia Malaysia ni banyak juta masjid, banyak juta kampung. Ramai lagi orang yang tak tahu. Tahu lah nama Dajjal tapi tak tahu dakwahnya macam mana, bahayanya dan sebagainya. Jadi sikit sangat, makin berkurangan, makin tak minat orang ambil tahu. Untunglah tuan-tuan, yang jadi saya juga beruntung kerana dapat mengaji kitab ni, mengajar kitab ni, tuan-tuan mengaji dan insya-Allah akan sebar-sebarkan pada anak-anak, keluarga dan sebagainya. Sampai masa orang tak ambil tahu dah. Alam cerita mana ada, tak ada zaman sekarang, tak percaya. Nah, mai waktu tu orang tak minat nak ambil tahu. Orang yang minat hanya orang yang tanda Allah nak selamatkan dia. InsyaAllah. Masyarakat yang menyongsong kedatangan Dajjal, maksud masyarakat ni seolah ikut
arus Dajjal. Ikut arus Dajjal. Macam terikut arus. Mudah-mudahan kita tak ikut arus kemunculan Dajjal. Biar kita lawan arus tak mah. Seperti yang dinantinya, seperti apa yang nantinya akan kita sebutkan secara terperinci, bahawa di antara ujian yang dibawa oleh Dajjal itu ialah ada bersama dengannya seumpama syurga dan neraka. Ini siapa ikut arus Dajjal memang hidup senang, mewah, bergelumang dengan dosa, senang, mewah. Kan hidup senang. Nak jaga sangat, ni tak boleh, ni tak nak, ni tak boleh, ni tak nak, ni haram, ni tak boleh, tak boleh. Susah hidup dia. Susah. Kan? Tapi masih boleh hidup, masih adalah sumber-sumber yang halal. Tapi susahlah. Orang yang tak peduli, dia kaut semua. Kan? Yang halalnya, yang haramnya, yang atas meja, bawah meja, sekali dengan meja dia sapu. Kan? Tak ada masalah. Okey je. Yang penting dia dapat orang puji dia, lambung dia. Kan? Orang hormat dia, sebab duit banyak. Oh, kayanya dia, hebatnya dia. Padahal sembuh yang kotor, dia tak kisah. Itu juga ada hadis dalam 40 buah hadis yang sebelumnya. Nabi kata akhir zaman nanti manusia, umat Islam tak peduli daripada sumber pendapatan. Tak peduli lah. Halal, haram semua. Yang penting kau. Tak kisah. Masyuk yang ini. Kan? Ambil je. Mana yang nak. Tak kisah lah. Mungkin zaman kita pun dah nampak. Kan? Dia kata kalau nak kira sangat, haramnya tak boleh, yang syubhat tak boleh, susah, kita tak boleh tanding dengan orang kafir. Apa? Allah hantar kita tujuan nak bagi kaya sama tarah orang kafir ke? Itu bukan tujuan kita. Itu bukan matlamat Allah hidup kita kat muka bumi. Kan? Matlamat kita hidup cari redha Allah. Kalau benda tu murka Allah yang kita dapat, tapi dapat dunia, jalan murka, habis. Rosak. Jadi itulah dia bawa syurga dan neraka, dan dia akan mendakwa diri sebagai Tuhan. Lalu dia akan merintah awan sampai tahap orang nampak dia memang nampak power Tuhan, kuasa Tuhan. Dia boleh stop matahari, boleh stop air, arus sungai tu dia boleh stop. Jangan lalu, berhenti air tu. Macam Nabi Musa ketuk terhenti air tu. Dia boleh buat macam tu. Boleh perintah dalam bangunan ni, katalah dia boleh perintah ni marble tile kita tumbuh pokok, keluar pokok. Perintah dia hebat. Nampak macam power Tuhan. Ni sebab tu orang yang tak kenal Dajjal, wah ini Tuhan yang betul ni. Tak kenal. Yang kenal tahu ini penipu, pembohong. Allah sengaja bagi power kat dia, buat sementara sebagai ujian untuk kita. Dulu ada soalan di sini kot kan, yang kata kenapa lah Allah buat susah-susah bagi kita ni, ada yang gagal, ada yang berjaya kan. Itu kita marah lah universiti, sekolah, buat apa cikgu-cikgu buat ujian periksa SPM lah, periksa tu lah, periksa ni, susah-susah budak nak keluar, ada yang gagal, ada yang berjaya. Maksudnya buat ujian tu nak bagi betul-betul keluar yang berjaya betul, yang bersih daripada tak faham, gagal. Begitu Allah nak tengok iman ni betul ke tidak, Allah buat ujian. Betul-betul dia beriman, walaupun ujian berat dia berjaya. Ini iman bohong. Iman takat pakai baju je, jubah je, serban je kan? Tapi dalamnya na'udzubillah tak beriman. Kena ujian macam ni dah terbongkar keimanan dia. Jadi Allah nak test, nak tapis ketulinan iman tu. Itu tujuannya. Dalam surah apa ni, Tabarak sebut liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah ciptakan mati dan hidup untuk uji kamu, mana yang amalan yang terbaik, yang betul-betul beriman. Jadi sebagai macam dia mendakwa dirinya sebagai Tuhan, lalu dia akan merintah awan untuk menghujani kawasan. Golongan yang menyokongnya dapat hujan, dapat pokok buahan, makanan, daging, air, minum mewah. Nak emas dapat emas, nak emas jongkong, emas hiasan dapat semua. Semua dapat. Senang dapat, percuma je. Tapi menahan awan daripada hujan kawasan orang yang tak mau ikut ajaran dia. Walaupun jiran sebelah-sebelah. Ni rumah teres kita kan, rumah sebelah-sebelah kan. Pagar kawan ni yang beriman dengan Allah Ta'ala. Yang ni kafir pada Allah, beriman pada Dajjal. Yang ni mewah, senang lenang, hujan turun, sebelah kering kontang. Kalau kita suar tak ada air kat jiran sebelah, masuk dalam rumah kita, rosak, tak boleh minum.
Kan? Itu ujian ya Allah, macam mana kita nak depan. Allah baru bagi lockdown COVID-nya. Menggelabah dah kita, kan? Masya Allah, ini ujian ni. Allahu Akbar. Dan kita terselamat, ya Allah selamatkan kita semua insya-Allah. Amin. Maka orang yang menyokongnya berada dalam kemakmuran dan kebahagiaan. Sebaliknya orang yang menentangnya akan hidup dalam penderitaan. Tapi dia orang nampak dia derita, tapi tuan badan akan rasa tenang walaupun susah. Kan? Kita contohnya tengok orang miskin rumah macam tu kan. Kita rasa kesiannya, macam tak boleh hidup lah, tak boleh hidup. Kita nampak, tapi dia lena serupa je. Maksud dia hidup, ialah walaupun cara susah, tapi dia boleh tidur, boleh makan, boleh hidup. Dia dapat ketenangan dia mungkin. Kan? Begitulah kita dalam keadaan ni, walaupun derita makan tak ada, tapi kita tenang kita dengan ibadah. Tenangan kita dengan ibadah. Padahal hakikatnya apa yang dikatakan syurga itu adalah neraka. Ini pesanan Nabi. Nabi kata ambillah neraka Dajjal, maka itulah syurga Allah. Jangan ambil syurga Dajjal, itu neraka Allah. Dan sebaliknya apa yang dikatakan neraka itu sebenarnya syurga Allah. Ini berarti Dajjal telah, okey, maksudnya apa? Bukanlah berarti kita dapat syurga hidup senang lenang juga. Kita ambil neraka Dajjal tu, kita pun hidup senang lenang. Tak, kita hidup susah. Tapi syurga Allah, mati syurga, syahid kita. Allah redha dengan kita. Ini berarti Dajjal telah dapat mengubah pandangan masyarakat sehingga amalan taat kepada Allah itu dianggap sebagai kebodohan. Ni fitnah hidup ni dah ada benda macam tu. Sehingga orang kata buat apa pakai tudung macam ni? Buat penatnya, panas je. Buat apa pakai serban jubah pergi masjid ulang alik, penatnya. Menyusahkan nak buat bekerja, cari kerja pun payah, nak kena semayang. Orang nampak kebodohan amal ibadah kita ni. Orang yang tak faham, orang yang jauh daripada Allah, dia anggap bodoh, amalan bodoh, menyusahkan. Tapi kita tak semayang, tak tenang, kan? Yang pakai tudung, buka tudung depan orang, menggelabah kita tak nak. Siapa pun tak nak kita bagi nampak rambut kita dan sebagainya. Kita tak rasa tenang dengan sana. Kita tenang dengan jalan mustaqim, jalan yang lurus. Itu tanda Allah pilih kita tu, ada landasan betul lah. Orang anggap kebodohan. Jadi sekarang pun kita nampak, kan? Tak terima LGBT ni kolot, pemikiran yang kolot, macam-macam dia labelkan kita jahil, bodoh, kolot, ketinggalan zaman, macam-macam dia labelkan kita, kan? Manakala amalan maksiat itu dianggap sebagai tanda cerdik, pintar, hebat, orang yang pemikiran terbuka, bukan pemikiran kolot yang tak mau buka tudung. Dianggap label kita kotor-kotor, label dia hebat-hebat. Sekarang ni dah masuk, kan? LGBT lah apa segalanya, nak digembar-gembor sebagai benda ni lumrah kemanusiaan. Kita kena benarkan semua apa dia nak, kan? Na'udzubillah min dzalik. Jadi itulah maksudnya, itu dah mula fitnah-fitnah kecil. Fitnah nak bawa sampai ke fitnah Dajjal dah mula. Kalau kita boleh terima, dia brainwash kita, basuh bagi kita boleh terima benda tu. Tak kisah laki sama laki, perempuan sama perempuan. Yang rasa pelik lah, engkau nak laki perempuan, biar orang lain, kan? Contohnya. Jadi orang pun lama-lama rasa biasa, okey dah, tak apa pun. Seperti di barat dulu, awal-awal memang orang rasa pelik, tapi di macam-macam lah, buat kempen lah sebagainya, sehingga dah boleh terima. Undang-undang pun dah izinkan kahwin laki sama laki, perempuan sama perempuan. Itu yang nak masuk dalam Malaysia, negara Islam kita. Kalau itu juga kita tak benteras, tak halang, maka na'udzubillah kita pun ikut arus Dajjal, ikut arus fitnah hidup dunia sampai ke arus Dajjal. Nanti sama, satu jalan dengan kita ni. Maka kita kena benteras benda tersebut. Ya Allah, Masya Allah. Jadi alhamdulillah orang yang datang kuliah selalu, insya-Allah dapat panduan, dapat. Tapi yang kita risau yang tak datang, yang tak suka pengajian, yang mungkin sibuk dengan dunianya, tak ada kawalan daripada agama dan sebagainya. Maka ini dia, mungkin dia kata tak apalah, dia orang nak lantak dia orang, kita jaga, kita suami isteri, yang tu laki-laki lantaklah dia. Kalau gitu dia na'udzubillah bimbang-bimbang penyakit tu mai ke dia, tak sampai ke dia, sampai ke anak cucu dia, bawah generasi. Maka kita sentiasa kena benteras hal ni dengan
kadar kemampuan kita. Kuasa guna kuasa, cakap guna cakap, lisan. Tak pun sekurangnya tanam kebencian kita pada benda-benda macam tu. Bila kita hendak membandingkan ajaran Dajjal yang sesat ini dengan realiti fikiran masyarakat kita pada hari ini, kita akan melihat bahawa pemikiran Dajjal telah mula teresap. Orang dah nampak biasa. Contohnya juga arus Dajjal, iaitu orang tak minat nak mengaji tentang fardu ain. Dia semayang tapi tak tahu pun hukum. Tak tahulah semayang ni Fatihah tu wajib ke tidak. Baca orang baca, dia membaca. Lepas berdiri rokok. Rokok tu kalau tak buat tak apa kot. Tak tahu rukun ke, sunat ke, batal ke, tak tahu. Dia buat je. Ini dah nampak dah ni, dia ikut arus tu. Jangan. Bab fardu ain kena ambil tahu ilmu dia, bukan sekadar buat, tapi kena ilmunya. Tahu tentang asas sembahyang. Ni rukun, yang ni tak buat, yang ni tak sah sembahyang. Yang ni sunat, tak buat pun tak pahala, buat dapat pahala. Yang ni batal. Asas, benda asas. Tak perlu nak detail-detail, serah pada ulama. Tapi yang asas, yang rukun 13 kena tahulah. Yang ni rukun, kan? Contohnya, bila dia mengutamakan ilmu lain, sedangkan ilmu agamanya tak mau tahu langsung, kan? Itu nampak dah tu, dia macam jalan ke satu arus. Satu arus sama dengan pemikiran fitnah ke arah Dajjal nanti. Bahaya tu. Jadi kena ambil tahu hal-hal fardu ain. Walaupun tak sampailah tahap ambil tahu tu sampai nak kena jadi ulama, kena ceramah, tak. Sekurangnya apa yang dia buat dia tahu. Ini kena berdiri ni rukun. Baca-baca rukun, tak baca batal lah. Okeylah tu, ada ilmu dah. Kan? Ni tak dia mengikutnya. Ada orang sembahyang yang mengikutnya. Dia tak tahu pun ni rukun ke sunat. Tak tahu pun rukun tu apa makna. Sunat tu tak tahu. Dia sedut tengok ayah saya buat macam tu. Dia pun buat. Ini ilmu yang bahaya, amalan yang bahaya, pemikiran yang boleh merosak. Yang lebih menjadikan lagi, pemikiran seperti ini kian hari kian bertambah pengaruhnya. Inilah yang kita maksud dengan istilah masyarakat yang menyongsong ikut arus kedatangan Dajjal. Contohnya kartun-kartun, peranan animasi kartun-kartun filem pun ada peranan membiasakan yang kartun mata satu, kan? Jadi budak-budak dah biasa, tak ada apa. Mungkin sampai zaman Dajjal dia biasa, tak takut, tak hirau, tak rasa gerun, dia mudah nak ikut, kan? Jadi itulah. Jadi kita terima kasih daripada orang yang bekerja mungkin di komunikasi, contohnya dia tapis macam ni, dia orang lebih faham, kan? Mungkin kita ni nampak tapi nak bertindak tak boleh. Artinya masyarakat kita yang ada sekarang ini telah beransur-ansur menuju ke arah pemikiran Dajjal, sehingga anggap biasa benda tu, tak ada apa-apa lah. Yang salah tu anggap tak ada apa-apa, yang baik tu anggap, oi peliknya engkau semayang, peliknya engkau, kan? Rasa pelik pula, dan berusaha ke sana sehingga nantinya bila Dajjal muncul, masyarakat kita memang akan menerima pemikiran Dajjal yang sesat. Senang. Antaranya percaya pada magic, buat keluar macam ni, buat macam ni, sihir, kan? Minat. Kita jangan minat sangat. Tengok memang kita nampak kagum lah, tapi jangan percaya sangat. Walaupun nampak dia boleh buat, adalah trik-trik dia, kita jangan kagum sangat. Itu salah satu. Dajjal akan buat macam tu, macam magic. Perintah keluar terus, tak macam magic lah, kan? Jadi orang akan minat dengan magic, sehingga bila Dajjal tunjuk macam magic tu, dia pun mudah minat. Dajjal ini memang satu perkara yang sangat-sangat ditunggukan. Bahkan sebagian masyarakat merasakan kemunculan Dajjal ini memang satu perkara yang sangat ditunggu-tunggu. Dan Dajjal itu memanglah sekarang ni, kan, Yahudi memanglah menanti-nanti sangat. Orang Islam pun yang dah terpengaruh ke sana tu memang nanti sungguhlah kesatuan dunia nak bagi satu semua, satu raja dan sebagainya. Itu salah satu arus kemunculan Dajjal. Dajjal akan jadi raja dunia semua. Semua para pemerintah, mungkin, kan, para pemerintah ni kalau tak ikut Dajjal akan rosak, akan jatuh, akan kalah. Akan ikut Dajjal akan tegak pemerintahan dia. Maksud semua pemerintah duduk bawah dia.
Memang satu perkara yang sangat ditunggu-tunggukan. Jadi dia orang menanti-nanti. Dan Dajjal itu sendiri dianggap sebagai tokoh terkini yang dianggap yang diharap akan menyelamat masyarakat, penyelamat dan sebagainya. Dalam hal ini kita mahu mengungkapkan satu contoh pemikiran masyarakat kita, misalnya pandangan masyarakat terhadap ilmu agama yang diistilahkan para ulama sebagai fardu ain. Ini sebagai satu contoh tadi. Orang tak minat nak ngaji. Tak minta orang. Diistilahkan para ulama ilmu fardu ain, iaitu ilmu yang wajib, patut daripada kecil-kecil dah mengaji daripada ni. Pak semayang berapa rukun semayang, rukun iman, rukun Islam. Kan? Wajib dipelajari oleh setiap orang yang mukallaf, yang berakal dan sudah balik. Katakanlah misalnya mengenai syarat-syarat rukun-rukun solat. Kerana solat seperti seseorang belum dianggap sah apabila hal ini belum tahu. Perkara darurat lah bagi orang Islam, mesti kena tahu. Darurat kena tahu. Wajib kena tahu. Kan? Bab semayang, bab asas, syarat semayang, syarat wajib, syarat sah. Rukun lain, syarat sah lain. Semua dua tu, syarat sah, syarat sah dengan rukun. Rukun benda yang wajib, tapi dalaman semayang, dalaman daripada takbir sampai bagi salam. Yang ni kena buat, yang ni kena buat, tak buat batal, itu namanya rukun. Tapi ada satu lagi benda yang wajib buat, tak buat tak sah semayang, tapi luar semayang, bukan dalam semayang. Itu namanya syarat sah. Contoh, ambil wuduk, tak ada wuduk tak sah semayang. Ambil wuduk dalam semayang kan luar, sebelum semayang. Itu syarat sah. Pakai baju tutup aurat, nak pakai dalam semayang kan luar sebelum semayang. Itu syarat sah. Menghadap kiblat dalam semayang kan luar, daripada sebelum lagi dah cari kiblat mana. Maksud sebelum semayang, luar semayang, syarat sah. Suci badan daripada najis semuanya. Sebelum semayang kena bersih dulu, tak ada taik-taik apa semuanya, kotoran tak ada. Kan? Benda tu sebelum kena prepare. Tu syarat sah. Tu wajib. Kalau tak cukup itu tak sah semayang. Kan? Tu syarat sah. Ada lagi yang lain. Kan? Rukun benda dalamnya, mula dari takbir ihram, baca Fatihah, niat, berdiri, rokok, i'tidal, gini sampai 3 perkara sampai bagi salam. Itu wajib juga, tapi dalaman semayang. Kan? Yang tu nama rukun. Tu kena ambil tahu hal tu. Sebab semayang. Begitu juga puasa, kena tahu syarat sah puasa, rukun puasa. Zakat pun ada syarat sah zakat, ada rukun zakat. Begitulah haji dan sebagainya. Fardu ain tadi dia kata. Katakanlah misalnya mengetahui syarat rukun solat, kerana solat seorang itu belum dianggap sah bila belum tahu hal tu. Kan? Realiti masyarakat kita jelas menunjukkan bilangan yang begitu besar daripada lapisan masyarakat yang belum mempelajari syarat-syarat dan rukun-rukun solat yang baik dengan baik, walaupun hanya ke tahap minimum. Kan? Tadi tahap minimum lah, tahu syaratnya itu. Kan? Iaitu sampai dapat dikatakan solat itu sah oleh para ulama. Yang lebih jelas, masih banyak anak remaja kita yang masih belum tahu cara solat yang sah. Itu lagi teruklah. Mereka belum boleh membaca surah Al-Fatihah dengan baik, tapi sudah banyak mengetahui ilmu lain, bab komputer, bab internet, bab phone, semua pakar dia orang. Kecil-kecil dia pandai lah. Tapi tak kisah, yang tu kepandaian tu perlu juga. Jangan tak perlu, tapi yang lebih utama ni kena tambah lah, kena masuk lah. Mungkinlah matematik dia cemerlang, bidang sains baik, kemahiran hidup memuaskan dan seterusnya. Manakala ibu bapa mereka pula merasa tidak bertanggungjawab terhadap anak-anak mereka. Tak apalah, nanti dia orang pandai lah tu. Apa pun. Duk nampak kita saya dulu Ustaz, bukan ngaji pun sekolah agama, tapi besar-besar alhamdulillah lah dapat belajar semayang. Untunglah Allah panjang umur kita jumpa pandai semayang. Dia belum tentu panjang umur macam kita, belum tentu jumpa jalan agama macam kita. Kalau kita tak bagi, dia tak dapat, habis dia tuntut kita di akhirat nanti. Ni, wahai bonda, wahai ayahanda, kau dulu tak pernah mengajar aku semayang. Aku nak ambil pahala 40 tahun aku jahil tak semayang. Potong pahala semayang bagi kat ayah, bagi kat dia. Itu contohnya. Jangan rasa biasa, maksud kita kena
sentiasa beri penekanan tentang ilmu asas. Sedangkan kita telah pun mengetahui bersama bahawa solat itu adalah tiang agama yang menentukan tegak dan runtuhnya agama seorang. Jadi masyarakat kita telah banyak melupakan ni. Dia kata orang yang ikut arus, yang biarkan ajaran agama, tak peduli, walaupun nampak dia buat, yang tak buat lagi dahsyat lah. Jadi masyarakat kita telah banyak melupakan ajaran agama, tidak mengetahui rukun, syarat sah solat, bahkan masih banyak yang tidak mengerjakan solat. Nampaknya keadaan seperti ini bertambah buruk dari hari ke hari, sehingga bila sampai di kemuncaknya, maka ketika itulah Dajjal akan muncul dan masyarakat akan menyambut kedatangan. Dalam hal ini Sayyidina Hudzaifah bin Usaid radhiyallahu anhu, seorang sahabat, pernah berkata, "Inna Dajjal la kharaja fi zamanikum la ramathu sibyanu bil khadaf." Maksud hadis, sungguhnya jika Dajjal itu muncul pada zaman kamu, zaman sahabat-sahabat, zaman tabi'in, ulama kuat ni, zaman pegangan agama memang tak, semua rumah jadi madrasah. Zaman tu semua rumah jadi madrasah. Belum pergi sekolah, tak payah pergi ulama. Dalam rumah tu ayah mengajar anak jadi madrasah dah. Kita nak dapat ilmu kena pergi hantar sekolah. Rumah tak ada ilmu madrasahnya. Zaman tu, kalau zaman tu datang cukuplah bagi budak-budak je dipanggil Dajjal. Lingkup dah Dajjal tu. Maksud iman dia orang hebat. Kan? Pasti kanak-kanak akan melempar dengan batu. Maksudnya kanak-kanak pun tak percaya Dajjal. Bawa lah syurga pun dia tak percaya. Dia baling batu gitu je. Tapi dia akan yang bimbang muncul pada zaman orang tak berdiri. Rumah bukan lagi madrasah. Rumah seolah melahirkan anak derhaka, kata Nabi SAW. Melahirkan anak yang derhaka. Kan? Antalidal amatu rabbataha. Ibu melahirkan bos dia sendiri. Ibu melahirkan bos. Duk perintah ibu. Sampai ketua bongkok ibu nak kena basuh pampers cucu dia pula. Kan? Anak perintah, "Mak, kenapa tak tukar pampers? Tak mandi dia ni, pukul 6 dah ni." Siapa bos ni? Mak dia dah jadi kuli, dah hamba dah. Antara Nabi sebut setiap rumah akan ada macam tu. Na'udzubillah min zalik. Itu yang paling menakutkan kita yang kita hidup zaman sekarang. Mudah-mudahan dengan berkat majlis ilmu kita, berkat doa tahajud ibu-ibu ni, jangan lepas doa. Pendidikan yang paling tajam, yang paling hebat ada doa ibu-ibu ni untuk anak. Doa. Di samping kita tegur juga, tapi kadang-kadang tegur backfire. Kena kita balik. Kita bagi 10, dia bagi 100 punya hujah. Kan? Kalah kita. Tapi doa tak boleh backfire. Doa tajam, tulis satu arus, mesti kena pada dia. Doa ibu. Tetapi dia, yakni Dajjal, akan muncul pada saat bilangan umat Islam yang benar-benar kuat beragama itu hanya sedikit. Yang kuat agama sikit sangat. Sikit sangat. Allahu Akbar. Dan pengetahuan agama pun sangat sikit. Dan orang ketika itu hidup dengan tidak mempedulikan nasib saudara seagama. Tak peduli lah. Kena kat dia, biarlah dia punya pasal. Ya. Tadi. Jadi kita yang tak kuat agama ni, kita kena berpaut pada orang yang kuat agama, maksudnya majlis ilmu, para ulama dan sebagainya. Sebab itu jadi pegangan kita. Macam kita contohnya kena arus banjir, terhanyut tengah sungai, mesti kita pegang benda yang boleh kita selamat. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari keturunan kita daripada fitnah Dajjal ini. Amin ya rabbal alamin. Masya-Allah. Asal usul keturunan Dajjal, kita baca itu. Dajjal adalah seorang manusia. Jangan ketepikan hujah orang kata Dajjal ni satu kerajaan, bukan manusia. Kerajaan contohnya Israel itulah Dajjal, ataupun mereka itulah Dajjal. Tak ikut dia habis rosak. Nampak ciri-ciri tapi bukan. Dajjal ni individu, satu orang, manusia. Daripada keturunan Yahudi. Mak ayah dia Yahudi. Dia bukan jin dan apa jua makhluk lain pada manusia. Bukan. Ditunda ajalnya minal munzarin. Dilambatkan ajal mati dia. Masuk panjang umur. Ribu-ribu tahun umur dia. Manusia 1000 tahun, ada 3 orang yang saya selalu sebut kan. Tapi ada 3 orang. Yang pertama Dajjal. Dah lahir sejak zaman Nabi dulu. Mungkin sebagian ulama kata cerita zaman Nabi Sulaiman. Zaman Nabi Sulaiman dia dah lahir dah. Zaman Nabi sebelum tu lagi boleh jadi.
Dah lahir dah. Ataupun sebelum Nabi Musa lagi. Nabi Sulaiman ni kemudian pada Nabi Musa, kan? Musa sebelum tu lagi. Jadi ada kata sebelum Musa lagi dah lahir dah. Maksud dah lebih pada 3-4 ribu tahun dah umur dia. Ada sekarang? Ada. Cuma tak ada siapa boleh jumpa. Dia tersembunyi. Dia belum jadi Dajjal. Dia belum ada power Dajjal boleh perintah tu perintah, tak ada lagi. Sampai bila? Sampai dia mengaku aku Tuhan, baru dia ada power, boleh perintah pokok, perintah tanah dan sebagainya. Itu sengaja power tu bukan ni Allah yang bagi kat dia, Allah izinkan dia guna, Allah benarkan dia. Jadi tiga orang yang dilambatkan panjang usia tadi, Dajjal. Yang kedua Nabi Isa. Kita tahu lahirnya dan dia akan turun nanti dan berdepan dengan Dajjal. Yang ketiga Nabi Khidir alaihi salam. Ini khilaf ulama. Sebagian kata masih hidup, sebagian kata dah mati. Sebagian kata dia Nabi ataupun bukan Nabi. Ya. Tapi pada sekadar ilmu yang saya tahu, kita anggap dia sebagai Nabi, bukan Rasul. Dia bukan Rasul, tapi dia Nabi. Yang kedua, dia masih hidup sampai hari ini. Dan ada peristiwa dia akan jumpa dengan Dajjal nanti. Berdepan dengan Dajjal. Cuma dia, tak semua orang boleh pergi jumpa. Dia ada orang istimewa, pilihan Allah yang layak jumpa dia. Okey. Seperti halnya Nabi Isa yang diangkat oleh Allah Ta'ala ke langit dan ditunda kematiannya sehingga beliau nanti akan turun semula ke atas muka bumi ini, lalu akan mati dan dikuburkan di Madinah. Siapa dia? Nabi Isa yang dikuburkan di Madinah dalam Hujratul Syarif, dalam bilik makam Nabi SAW, yang masih ada ruang untuk satu kubur lagi. Sama juga halnya dengan Iblis yang ditangguhkan. Iblis bukan manusia lah. Dia memang panjang usia tapi bukan manusia, Iblis. Jin pun bukan manusia. Kita tak ceritalah hal tu. Kita cerita hal manusia. Yang ditangguhkan kematian sehingga hari kiamat nanti. Ayahnya seorang yang tinggi dan gemuk. Hidungnya seperti paruh burung. Tinggi. Hidung tinggi. Kan? Sedangkan ibunya pula seorang perempuan yang gemuk. Itu dia. Banyak daging. Dah gemuk banyak daging lah. Kan? Allah Akbar. Kedua, payudaranya besar. Disebutkan sebenarnya tu. Beliau Imam Al-Barzanji ada pendapat, menurut Imam Al-Barzanji ada pendapat yang mengatakan bahawa asal keturunannya bapanya adalah daripada seorang dukun Yahudi, tok bomoh Yahudi yang dikenali sebagai Syaq. Manakala ibunya pula daripada bangsa jin. Ini sebagian ulama mengatakan mungkin kata bapa jin, mak manusia Yahudi. Tapi lebih jelas dua-duanya manusia lah. Yang lebih banyak pendapat mengatakan dua-dua manusia timbang bangsa Yahudi tu. Ni pendapat ni. Pendapat Imam Barzanji. Dia kata mungkin mak dia berjin. Ia hidup pada zaman Nabi Sulaiman dan mempunyai hubungan dengan makhluk halus. Akhirnya ditangkap dan dimasukkan penjara oleh Nabi Sulaiman AS. Jadi tak jelas lah asal usul dia. Memang kita tahu dia dah lahir lama dah, tapi dia hidup macam mana, sejarah dia tu memang tak jadi pandangan yang sepakat. Walau bagaimanapun kelahiran dan kehidupannya pada masa kecil tidak dapat diketahui dengan jelas. Ada cerita juga, Abi Karim yang pernah cerita, daripada lahir dia jadi punca mak ayahnya mati. Terbakar dan orang kampung dia semua terbakar. Adalah kisah punca dia tu, saya lupa kisah dia. Habib Kazim cerita dengan detail pernah masa satu ketika dulu. Dia punya ni, sehingga satu kampung dia tu yang hidup dia seorang dengan satu binatang. Dia seorang je hidup, semua manusia mati kerana dia. Yang manusia seorang, binatang seorang ni dinamakan Jassasah. Dalam hadis nanti kita akan jumpa Jassasah dah, nama dia Jassasah. Kalau kita terjemah jasa bahasa Arab, terjemahannya pengintip. Tapi dipanggil dalam hadis Nabi Jassasah. Binatang tu. Dia bukan genetik macam harimau ke, macam gajah ke, main daripada tu, tak. Binatang dia pelik, dia boleh cakap bahasa manusia. Dan dia berdiri kaki dua, tangan macam manusia. Tapi dia bukan manusia. Dia berbulu tebal sehingga orang perawi hadis yang jumpa dia ni nampak dia tak tahu ni belakang ke depan. Sama aja, bulu tutup semua. Tak nampak muka, tak nampak belakang. Tapi dia boleh cakap. Akan dicerita kisah Jassasah nanti. Tak jelas dia kata. Jadi yang hidup dua tu merantau seluruh dunia sehingga mereka dapat tempat persembunyian.
Tadi, begitu pula kehidupannya sebelum dirantai di sebuah pulau yang merupakan tempat transit, tempat dia sembunyi, tidak dapat begitu jelas pulau mana, negara mana, wallahu alam. Cuma hadis Nabi sebut pulau salah satu pulau di kepulauan Syam, di Laut Syam. Laut Syam Mediterranean, maksud seringkali kita sebut Laut Syam tu yang jumpa Laut Mediterranean. Dia sebahagian kena Mediterranean. Berapa ratus pulau ada situ. Pulau mana satu kita pun tak tahu. Tak jelas lah hal tu. Jadi rahsia Allah Ta'ala sengaja Allah, kalau tidak semua orang pergi nak jumpa dia. Nak minta kaya, nak minta apalah ni semua pergi jumpa dia. Ada sebagian penulis yang cuba mengaitkan kehidupan awal Dajjal ini dengan Musa Samiri. Musa Samiri siapa? Nama Musa hidup sezaman dengan Nabi Musa AS. Nabi Musa lain, tapi kawan ni nama Musa juga, Samiri. Dia ni pelik sikit kehidupan latar belakang dia ni, Musa Samiri. Dan dia yang bertanggungjawab mula menghidupkan berhala lembu untuk jadikan sembahan Bani Israel. Dia mula buat berhala daripada emas untuk Bani Israel sembah. Sedangkan Nabi Musa naik munajat atas bukit. Itu kisah Musa sendiri. Akhirnya dihukum bunuh dan dihapuskan oleh Nabi Musa AS. Nama dia Musa juga. Dia memang orang rapat dengan Nabi Musa AS. Jadi orang kata Musa Samiri itu adalah Dajjal. Tak kena, tak betul. Ni tolak tepi. Sebab kalau Musa Samiri jumpa Dajjal, jumpa Nabi Musa kenal. Semua Nabi akan tahu itu Dajjal. Cuma dia hidup satu zaman tak pernah jumpa. Dia tak jumpa pun dengan Nabi, tak bersemuka. Kalau bersemuka, Nabi kenal, Nabi tahu. Inilah Dajjal. Jadi tak kenallah Musa Samiri, hidup sezaman dan berjumpa sentiasa, berjalan bersama, lintas laut daripada Fir'aun pun bersama Musa Samiri itu. Jadi tak betul lah Musa Samiri ni. Namun pendapat ini tidak pernah disebut oleh ahli tafsir. Tak betul. Ia merupakan pendapat yang tidak berasas. Ataupun kalau ada saudaranya, maka hanya berdasarkan manuskrip lama yang tidak diketahui siapa penulisnya, menggunakan bahasa yang tidak diketahui maknanya. Ini tidak ubah seperti Israiliyat, rekaan-rekaan Israel dulu yang diususupkan dalam celah-celah tafsir Al-Quran pada zaman dulu-dulu. Jadi ketepikanlah, bukan Musa Samiri. Kisah Nabi Isa ada. Orang bagi tahu fulan-fulan tu hebat pada Nabi Isa. Nabi Isa tahu itu Dajjal, tapi dia tak mai jumpa Nabi Isa. Nabi Isa kata, orang suruh nak jumpa Nabi Isa, pergi jumpa dia. Nabi Isa kata, bukan masa sekarang aku nak jumpa dia. Tak payah nak pergi cari dia. Bukan sekarang. Nabi Isa tahu tugas dia nanti. Nak bunuh Dajjal tu. Nak jumpa Dajjal tu, bila time dia nak bunuh nanti je. Musa Samiri memang seorang penjahat besar, tetapi ia bukan Dajjal. Kalau dia Dajjal sudah tentu telah dilawan habis-habisan oleh Nabi Musa AS, kerana kesemua Nabi telah mengingatkan kaumnya tentang fitnah Dajjal, dan dianggap sebagai satu kesilapan seandainya Nabi Musa AS mengetahui Musa Samiri itu Dajjal, lalu dia membiarkan begitu saja. Memang salah Nabi lah, salah Nabi Musa. Kalau Musa Samiri itu Dajjal, Nabi Musa jumpa Musa Samiri, tak bunuh, tak pukul, tak lawan, salah Nabi Musa, berdosa Nabi Musa. Jadi berarti kita menafikan Musa Samiri bukan Dajjal. Pendapat tu tak betul. Kita akan jumpa ni, kalau tak mengaji kitab macam ni, kita akan jumpa dalam tafsir akan disebut Musa Samiri itu adalah Dajjal. Antaranya saya tak ingatlah tafsir mana pernah sebut benda tu, tapi dikeluarkan oleh ahli tafsir kemudian. Dia kata ni Israiliyat. Tak betul pendapat ni. Dan kalaulah dikatakan bahawa Dajjal hanya akan bertarung dengan Nabi Isa AS dan Nabi yang lain tidak berbuat apa-apa dengannya, maka hal ini bertentangan dengan hadis Nabi. Semua Nabi kalau jumpa Dajjal mesti lawan. Mesti lawan. Bukan Nabi Isa seorang je lawan, tapi pasal tak jumpa semuka. Dia duduk mana penjuru dunia, Nabi ni duduk, Nabi Isa pun duduk tempat lain, tak pernah jumpa. Kan? Jadi semua Nabi, maksudnya kalau orang kata ada Musa Samiri itu jumpa Nabi Musa, masih nak menegakkan Musa Samiri ni. Nabi Musa bukan tugas bunuh Dajjal, sebab tu dia baik-baik dengan Dajjal, Musa Samiri. Kalau itu tak betul dengan Nabi ni. Nabi kata apa? Seandainya Dajjal keluar dan saya, ya Rasulullah, masih berada di kalangan kamu ini, maka aku yang berdepan dengan Dajjal dan mewakili bagi setiap orang Islam. Maksud aku lawan Dajjal. Walaupun Nabi Muhammad tahu tugas bunuh Dajjal Nabi Isa, tapi Nabi Muhammad kata, kalau Dajjal mai zaman aku, jumpa aku bunuh dia. Berarti
Nabi Muhammad takkan jumpa Dajjal. Nabi Musa takkan jumpa Dajjal. Nabi Daud, Sulaiman, semua Nabi, Isa tak jumpa Dajjal lagi. Sehinggalah Nabi Isa di akhir zaman nanti. Ya. Wa huwa kharijun fikum la mahalah, dan Dajjal itu pasti akan keluar pada zaman kamu. Pasti. Perkataan ini membawa erti bahawa Dajjal belum keluar membawa fitnah sehingga masa Rasulullah SAW bersabda perkataan tersebut, dan ia keluar setelah masa sabdaan Nabi itu SAW. Seandainya kita mahu menerima cerita Israiliyat, maka yang boleh kita terima hanya yang tidak bertentangan. Jadi cerita Israiliyat ni, cerita Bani Israel, contoh cerita Nabi Musa telanjang, yang tu memang dalam cerita Israiliyat, tapi boleh terima sebab selari dengan hadis Nabi. Kan? Nabi Musa mandi telanjang tu. Dengar tak? Kan? Jadi orang duk kutuk Nabi Musa tak mau Yahudi ni dah jadi budaya mandi dia orang telanjang sama-sama. Laki perempuan mandi sekali. Dah jadi budaya Yahudi. Nabi Musa tak nak duduk sekali dengan laki perempuan. Nabi Musa mandi menyendiri seorang-seorang dia kat sana. Orang ni duk kutuk Musa ni malu dengan kita ni sebab dia tak ada benda tu. Dia ada cacat lah tu. Orang duk cakap Musa cacat, tak ada alat tu dan sebagainya, sebab tu dia malu mandi seorang-seorang. Kan? Kutuk, dah tersebar viral lah, orang duk kata Musa ni cacat. Allah nak buktikan. Satu ketika Nabi Musa memanglah mandi bersendirian, batu-batu dia jadikan tandas, dia buka lah kain letak. Bila tu Allah perintah batu bawa lari kain Musa. Batu tu berjalan bawa lari kain Nabi Musa tadi ni. Nabi Musa tengok, batu lari. Ya Hajar, saubi ya Hajar. Batu, baju aku. Kejar batu tu sampai lalu depan dia orang. Tak cacat pun. Okey je. Nak tunjuk. Begitu cerita Nabi Musa, tanpa malaikat maut, tanpa muka dia pedapang malaikat maut. Kan? Cerita tu walaupun datang macam Bani Israiliyat, tapi ada dalil daripada hadis Nabi, berarti cerita tu boleh terima. Ada cerita yang tak boleh terima. Contoh juga dikatakan Nabi yang berzina, dia orang tuduh Nabi Daud kan, Nabi saya lupa pula, yang dia orang tuduh dia ni main perempuan, kaki berzina kan. Dia raja Nabi Daud kot, fitnah pada Nabi Daud. Ni tolak tepi lah. Tak mungkin Nabi-Nabi buat maksiat macam tu. Tu Israiliyat yang tak boleh terima. Nabi kata tahaddatsu an Bani Israel, kamu nak bawa cerita Bani Israel silakan, wala haraj, tak salah. Tapi kalau bercanggah dengan fakta, dengan Quran, dengan hadis Nabi, mengaibkan para Nabi, itu tak boleh. Itu tak boleh terima. Begitu juga kisahnya ni. Jadi maka yang boleh kita terima hanya yang tidak bertentangan dengan nas Al-Quran, hadis Rasulullah SAW. Sedangkan apa yang disebut oleh manuskrip lama ini adalah bertentangan dengan nas yang sahih. Tadi kata Nabi Musa Samiri itu Dajjal, tak betul. Dan nyata daripada hadis Rasulullah SAW seperti yang telah kita sebutkan sebentar tadi, jelas. Jadi asal usul senang kita faham. Orang nak kaburkan Dajjal, dia kata Dajjal ni bukan individu, Dajjal ni kerajaan, Dajjal ni gitu gini dan sebagainya. Dah kita tolak tepi. Nanti akan jumpa sifat-sifat badan Dajjal. Dia cerita sifat badan dia macam mana kan? Masya Allah. Dan lebih utama kalau kita dapat baca dulu item nombor 5, hadis 151 muka surat tu, hadis dia panjang. Terjemahan dia 154 kita akan baca kemudian nanti. Ini cerita tentang Dajjal ni. Dialog Dajjal, persoalan Dajjal ketika jumpa dengan sahabat Nabi namanya Tamim Ad-Dari. Dia asalnya Kristian, masa dia jumpa Dajjal dia tak Islam lagi. Tapi dia masuk Islam, dia cerita pengalaman dia dulu pernah belayar jumpa Dajjal. Jumpa orang pelik macam ni, Nabi kata itulah Dajjal. Cerita dia. Wallahu alam. Ada soalan apa sebelum Ustaz kita masuk? Ya, sila. Iblis. Nabi Idris. Mati. Setelah mati sekali je, dia dah memang Nabi Idris nak rasa sakit mati tu macam mana. Maka telah dimatikan, tapi dihidupkan semula. Itu dia tak dikatakan dia diangkat masuk syurga dan tak mati kedua dah. Tak mati, dia dah rasa sakit mati tu. Kan? Sebagian ulama mengatakan dia masih hidup tapi dia dah mati. Dia dah rasa mati. Maksudnya dia kira dia dah matilah, hidup balik.
Cuma Nabi Isa ni belum rasa mati. Dikira manusia yang masih hidup, tak pernah rasa mati. Dajjal pun begitu, Nabi Khidir pun macam tu. Nabi Idris dianggap dia masih hidup sekarang, tapi dia dah rasa kematian walaupun dia dihidupkan semula. Wallahu alam. Terima kasih. Tak ada apa ni hujah Islam kita yang cerita Nabi dia akan turun akhir zaman ke, tak ada. Dia kekal dalam syurga dia. Hidup sana aja. Dia tak ada cerita macam Nabi Isa akan turun nanti akan bunuh Dajjal. Allah alam. Ada soalan ni? Sekadar itu wallah alam. Dan tolong tanda ya, kita berhenti kat mana tadi? Saya takut celaru dengan tempat lain. 149. Ya, sifat badan 149. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fi. Allahumma barik lana fi hadzal yawm, barik lana fi jam'ina hadza, barik lana fi qira'atina hadhihi waj'al hujjatan lana la 'alaina waj'al syafi'an lana yawmal qiyamati ya 'aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu, arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta wali maulaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabi jahannam wa na'udzubika min 'adzabil qabri wa fitnatihi wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min syarri fitnatil masiihid dajjal ya akramal akramin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum innakum taqabbal ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum.